Hello, hai guys, selamat kembali. So satu lagi series video untuk Toyota Harrier. So guys, ini adalah Toyota Harrier generasi ketiga Dan hari tu saya dah buat Harrier ni untuk generasi kedua dia. Bentuk dia macam ini, dan ini adalah generasi yang seterusnya, yang ketiga. Dan untuk generasi yang terkini, generasi keempat tu, saya pun dah buat video tu. So dalam video ni saya akan ceritakan tentang Toyota Harrier versi yang ini. Adakah berbaloi kalau korang tengah cari sebuah SUV second hand, SUV terpakai? Ya, mungkin dalam anggaran harga-harga dia macam ni. Nanti saya akan ceritakan dia punya harga. So, tanpa buang masa, jom. Jap. Pada korang yang baru, please subscribe. Subscribe guys. Barulah semangat sikit saya nak buat banyak lagi video-video yang macam ni. Kesian saya, matahari betul-betul atas kepala sekarang ni. So, let's go. Okay guys, ini adalah Toyota Harrier generasi ketiga. Actually, Toyota Harrier generasi yang ini, model yang ini adalah salah satu model yang terpenting untuk jenama Harrier ni. Sebab dengan model inilah bermulanya Harrier ni dia berpecah dengan Lexus RX. Sebab generasi yang sebelum tu saya ada ceritakan dalam video yang pertama, link dia dekat atas ni. Toyota Harrier ni dia adalah satu parallel model untuk Lexus RX. Sebab tu kalau korang tengok Harrier yang lama, generasi pertama dan generasi kedua, kadang-kadang kita akan nampak logo Toyota. Kadang-kadang kereta yang sama kita nampak juga logo Lexus. Sebab waktu tu Toyota Harrier ni tidak dipasarkan untuk mana-mana negara luar kecuali Jepun tu sendiri. Kalau kat luar negara selain Jepun, dia orang pasarkan sebagai Lexus RX. Tapi untuk generasi ketiga ni adalah generasi pertama sekali yang mana Harrier ni dengan Lexus RX dia dah berpisah, dia dah berpecah. Yang mana model ni pertama kali dilancarkan pada tahun 2013. Kemudian setahun selepas tu Lexus dilancarkan model dia yang lain ala-ala macam gini juga, tapi Lexus NX. Kalau yang sebelum tu Harrier ni dia sama macam Lexus RX. Sebab tu kalau kita tengok Toyota Harrier yang ini dah ada versi baru dipasarkan kat Malaysia. Toyota Malaysia ada bawa pada tahun 2016-17 tak silap saya. Dan yang berada di depan saya sekarang ni adalah Harrier Recon. Untuk Toyota Harrier generasi ketiga ni dia didatangkan dengan dua variasi enjin. Yang pertama adalah 2.0 NA yang ini. Yang ini adalah 2.0 NA tahun 2014. Dan ada juga yang didatangkan dengan enjin 2.0 turbo. Dan yang masuk dekat Malaysia tu, Toyota Malaysia bawa masuk model 2.0 turbo. Power dia lebih power lah. Yang ni adalah Recon 2.0 NA. Tapi ada juga versi-versi Recon 2016-2017 ke atas, dia dah menggunakan 2.0 turbo. Daripada segi segmen, actually ramai yang memikirkan Harrier ni dalam segmen SUV yang mana kan. Actually kalau daripada segi dia punya size lebih kurang sama je macam Honda CR-V ataupun Mazda CX-5. Tapi mesti ramai terfikir kenapa Harrier ni harga dia mahal sangat-sangat kan berbanding dengan CR-V. Sedangkan Harrier second hand yang lama-lama pun kadang-kadang boleh jadi lagi mahal daripada CR-V yang baru. Sebab Harrier ni memanglah boleh dikategorikan sebagai SUV segmen C, tapi dia berada dalam kategori premium SUV segmen C. So boleh katakan Harrier ni dia boleh compete dalam segmen kereta-kereta premium. Almost boleh compete dengan BMW, Mercedes ke, almost, belum lagi. Tapi dia almost sebab dia adalah segmen premium. Tapi kalau macam Lexus UX, NX, RX, tu semua memang side by side boleh compete dengan BMW dan Mercedes. Yang ini adalah versi pre-facelift, sebelum facelift, versi asal. Dan dia ada facelift lebih kurang pada tahun 2016-17 macam tu. Sebelum dia digantikan dengan Harrier generasi yang keempat yang terkini pada tahun 2020. Tapi kalau kita nak tengok, nak bandingkan pre-facelift dengan facelift, macam tak banyak sangat perbezaan kecuali daripada segi dia punya fog lamp bahagian bawah tu lah. Dan dia punya grill kat bahagian depan ni ada satu bahagian macam transparent dan dia tak letak logo Toyota, dia letak logo burung Harrier. Tapi untuk versi baru yang masuk ke dalam Malaysia, dia menggunakan logo Toyota. Daripada sisi pula, kereta ni actually tidaklah begitu tinggi sangat, berbeza dengan Harrier yang sebelum ni generasi kedua nampak lebih tinggi. Yang ni dia nampak lebih lowered. Lampu belakang dia, saya suka bahagian lampu belakang dia. Bentuk dia memang unik. Tak banyak model kereta yang ada lampu yang macam gini, bentuk macam gini. Dan dia ada macam straight line dekat sini bersambung di antara lampu kiri dan kanan. Dia ada versi yang lampu belakang dia warna merah dan ada juga versi yang lampu belakang dia smoke habis macam ni, tidak berwarna. Macam ni nampak sporty jugalah.
lah, cantik. Dan daripada segi dia punya boot space dia, wow, boot space dia sangat-sangat besar guys. Mungkin 500 ke 540 liter, lebih kurang macam tu. Dan seat dia juga boleh dibaringkan secara 60-40 split. Ya, dia masih ada lagi beberapa kompartmen. Bahagian bawah ni korang boleh letakkan barang-barang yang tersembunyi ke, yang rahsia kan. Dan bila profil pillar C kat bahagian ni, dia slope dia tak menegak macam gini. Memang cantik daripada luar, tapi dia bakal mengorbankan space kat bahagian belakang ni. Sebab kalau SUV sebenarnya kita boleh letak barang stack up kan tinggi-tinggi. Tapi yang ini dia tersekat bahagian sini. Kalau tutup terkena cermin. Tapi untuk versi yang ni bukanlah full spec. Kalau full spec dia datangkan dengan power boot. Dan dia ada juga panoramic roof. Yang ni tak ada. Matahari kat luar memancar-mancar. Okey, kalau korang tengok untuk yang pre-facelift bahagian dalaman dia. Toyota Nobita Shune Hayain da yo. Recon. Radio ni memang asal datangkan daripada Jepun lah kan. Dia tak tukar lagi. Dengan dia punya meter cluster smart info display ni pun tulisan Jepun. So ini adalah bahagian dalaman dia versi sebelum facelift pre-facelift. Kalau korang tengok bahagian atas ni dia wrap dengan warna maroon macam leather dan jahitan yang sebenar. Jahitan dia berwarna putih-putih, kuning-kuning macam tu. Memang rasa premium lah kan once korang masuk. Dan satu lagi dekat bahagian pintu driver dan passenger bahagian depan ni dia ada chop stamp logo burung ni, Harrier. Wow. Dan bahagian pintu bahagian depan, kiri, kanan dan bahagian belakang pun dia wrap leather. Lepas tu dekat bahagian gear console ni ada corak macam woods. Dekat dia punya power window button pun ada. So nampak premium lah bahagian dalaman ni. Untuk era tahun 2013 tu, design yang macam ni memang bagi saya sangat wow lah pada waktu itu. Untuk versi yang ni tidak didatangkan dengan panoramic sunroof, tapi yang ni didatangkan dengan electric power seat. Mungkin 12 arah, termasuk dia ada lumbar support. Tapi untuk spek yang ni tidak ada memory seat. Untuk versi yang datang ke Malaysia 2.0 turbo tu dia ada memory seat. Dan steering dia bagi saya sangat-sangat biasa. Design dia sangat-sangat sederhana, tak begitu cantik. Center console dia pula biasa, normal Untuk Harrier ni dia mesti bertutup-tutup. So korang kena buka, ada 2 cup holder dan belakang ni ada satu kompartmen berserta satu power outlet. Kompartmen bahagian dalaman ni pun sederhana besar juga. Ada satu power outlet. Dan satu lagi dia ada kompartmen kat bahagian tepi sini. Korang mungkin boleh letak handphone ke ataupun kunci kat tepi sini. Untuk bahagian driver dan passenger sini pun ada. Okey, seating position pun tak ada apa-apa yang tak okey. Kecuali satu lagi benda tu lah kan. 360 cermin Shopee tu bagi saya agak mengganggu sikit lah mata saya. Terasa macam nak cari pisau, nak potong benda tu terkeluar. Dan kereta ni juga didatangkan dengan Eco Idle ataupun start stop function tu kan, macam IV baru tu kan. Dan dia punya driving mode dia kat sini, dia boleh normal mode sekarang. Kalau korang tekan eco mode ataupun power mode. Okey, daripada segi seat bahagian second row dia pula, memang sangat-sangat selesa, besar. Ini adalah driving sitting position saya tadi Dan kalau saya juga yang duduk kat belakang ni, boleh katakan lebih daripada satu jengkal setengah Sangat-sangat selesa dan selesa untuk naik sampai 3 orang dewasa. Kat bahagian tengah-tengah ni pun selesa, seat dia tidak begitu tinggi sangat dan lantai dia agak rata. Dan dekat tengah-tengah ni dia ada armrest. Korang tekan, ada keluar cup holder macam gini. Dan satu lagi seat ni boleh adjust sandar dia. Nak sandar paras mana ataupun nak duduk tegak sikit pun boleh. Dan dia ada aircon ventilation kat belakang ni, boleh adjust, tapi boleh adjust blower saja, tak ada temperature. Itu saja. Belakang ni tak ada USB port ataupun power outlet. So itu saja daripada segi bahagian dalaman dia. Tapi kita nak test drive macam mana feel bawa kereta yang seberat lebih kurang 1.6 1.7 tan macam ini dengan dia punya enjin hanyalah 2.0 NA. So jom. Okey, sebelum kita cerita pasal performance, enjin apa semua, saya nak ceritakan daripada segi dia punya harga. Harga kereta ni asalnya kalau baru waktu masuk dalam 2017 macam tu dekat Malaysia sekitar 220,000 lebih lah kan. Dan harga sekarang untuk pasaran terpakai Harrier ni adalah sekitar, harga dia memang susah sikit nak jatuh sekitar dalam 130,000 hingga ke 190,000 pun ada, mengikut tahun, mengikut spek. Dan untuk unit yang saya tengah pandu sekarang ni, harga dia adalah sekitar 120 ke 130 macam tu, 2014. Dan daripada segi dia punya performance, handling dia tidaklah begitu baik. Yang macam saya cakap dalam video Harrier pertama hari tu, Harrier ni suspension dia bukanlah setup sporty tapi more kepada setup comfort.
Dan daripada segi dia punya performance, acceleration dia bagi saya, adakah kereta ni slow? Ya, kereta ni to be honest agak slow untuk harga dia, sebab 2.0 NA dan agak berat, tapi tidaklah sampai saya katakan under power Cuma bagi saya tak cukup power lagi. Dan enjin Harrier 2.0 NA ni dia boleh produce sekitar 151 PS sahaja, 150 PS saja, dan lebih kurang 193 Nm of torque. Mungkin sebab tu agak berat, tapi tidak ketara lah. It's like normal car. Memang korang tak terasa beban langsung. Cuma kalau korang yang tengah nak cari kereta power tu, ini bukan kereta korang lah. Dan mungkin kalau korang nak power lagi, korang boleh pilih Harrier versi 2.0 Turbo. Yang mana untuk versi 2.0 Turbo tu sama ada yang dibawa masuk oleh Toyota secara baru dahulu ataupun memang recon daripada Jepun, yang mana dia boleh produce lebih kurang 228 PS horsepower dan 350 Nm of torque. So gap tu sangat-sangat besar Yang tu memang sure lebih powerful. Actually kelebihan utama Harrier ni bukanlah daripada segi powerful ke, handling ke, no. Macam yang saya katakan hari tu dalam video Harrier yang sebelum ni, Toyota Harrier ni terkenal dengan ketahanan dia. Ramai orang katakan boleh guna sampai 15 tahun, 20 tahun kan. Ya, mungkin itu adalah kekuatan kelebihan Toyota Harrier berbanding dengan SUV-SUV lain. Dan kereta ni sendiri, kereta yang saya sedang pandu ni sekarang ni, usia dia dah hampir kepada 10 tahun Dengan usia kereta yang dah hampir 10 tahun macam ni, dengan dia punya condition masih elok, everything masih fit, saya tak dengar apa-apa bunyi rattling kat bahagian dalam kereta ni, tak ada. So mungkin betul lah kot, Harrier ni memang fokus dia adalah untuk tahan lasak, tahan lebih lama. Bukan tahan lasak, boleh pergi off-road Kereta ni tidak dicipta untuk off-road. Ini bukanlah 4x4, tidak ada all-wheel drive, tidak ada 4-wheel drive ke apa ke, tak ada. Dia just plain sebuah SUV yang comfort, yang mungkin agak sedikit luxury dan boleh pakai tahan lama. So saya nak ucapkan terima kasih kepada bro saya, bro Wong Jiatai, sebab pinjamkan saya kereta ni. Ni adalah kereta dia. Memang saya lama cari Harrier generasi yang ketiga ni kan. Sebab sekarang kereta-kereta terpakai susah nak dapat stok Sebab sekarang ramai gila orang beli kereta-kereta terpakai. Sebab kereta-kereta baru pun lagi tak ada stok. Kereta-kereta baru sekarang dia tunggu sampai 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Ada yang kata setengah model tunggu sampai setahun pun ada. So saya akan fokus buat lebih banyak lagi review, video-video kereta-kereta terpakai. Korang boleh tinggalkan komen korang dekat bawah ni, kereta apa yang korang nak. Dan actually terima kasih pada yang email saya. Ramai yang email saya, dia kata Nas review lah kereta dia, review kereta dia kan. Ada yang Honda Accord, ada yang Gen 2, ada yang macam-macam. Dan pada korang yang nak sharekan kereta korang pada seluruh rakyat Malaysia yang mungkin saya belum buat review kereta model tersebut, korang boleh email saya, email dekat bawah ni. Saya akan review kereta korang, especially yang berada dekat sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Johor Bahru. Mudah untuk saya pergi ke tempat korang dan saya akan review kereta tersebut. So pada korang yang tengah cari kereta terpakai, korang boleh contact bro Wong Jiatai. Nombor dia dekat bawah ni. Kat kedai dia macam-macam kereta terpakai dia. Korang boleh tanya dia, suruh dia cari kereta apa yang korang nak dalam pasaran. Dia akan carikan unit yang masih elok lagi lah. And lepas ni saya akan sambung lagi video Toyota Harrier ni untuk generasi yang seterusnya, generasi keempat, model paling baru. Dan terima kasih pada korang semua yang menonton video ni sampai habis. Of course pada korang semua yang mungkin baru dalam channel ni, please don't be a stranger. You guys are the most welcome to be here. Subscribe. Bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah ni. Terima kasih. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Fight! Conquer!